Allah kita akan sambung pengajian Tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar ini. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, tidak boleh mengkafirkan orang beriman. Bagi sesiapa yang ada buku, boleh tengok pada muka surat 67. Tidak boleh mengkafirkan orang beriman. Wala nukaffiru musliman bidhanbin minadh-dhunub wa in kanat kabiratan idza lam yastahillaha wala nuzilu anhu ismal imani wa nusammihi mu'minan haqiqatan wa yajuzu an yakuna mu'minan fasiqan ghayra kafirin. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab mana-mana dosa yang dilakukannya, walaupun ianya dosa besar, selama mana dia tidak menganggapnya halal. Dan kita tidak menghilangkan, iaitu membatalkan daripadanya nama iman, dan kita menamakannya sebagai mukmin pada hakikatnya. Harus boleh jadi dia seorang mukmin yang fasik, tetapi tidak kafir. Huraian. Sesiapa yang masuk dalam Islam dan iman dalam keadaan yakin dan tasdiq, maka dia tidak terkeluar darinya dengan semata-mata melakukan dosa. Tidak boleh dihukumkan kafir kecuali apabila ada sesuatu yang meyakinkan yang terbit daripadanya. Seperti apabila dia menolak Islam atau mengingkari sebahagian dari Islam. Bagaimanapun, orang beriman yang melakukan dosa tetap bersalah dan dikira fasik dengan sebab mengerjakan dosa-dosa besar. Inilah pegangan Ahlus Sunnah. Berbeza dengan Khawarij. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka kerana telah jatuh kafir. Mu'tazilah pula mengatakan dia dinafikan nama iman darinya dan juga bukan kafir tetapi berada di antara dua kedudukan. Larangan kafir mengkafirkan ditegaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Sesiapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka telah kafirlah salah seorang daripada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abdul Bar menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahawa hadis ini melarang keras amalan mengkafirkan orang Islam kerana perlakuan dosa ataupun mengkafirkan mereka kerana takwilan dan pendapat yang meskipun bercanggah dengan pandangan umum majoriti ulama, namun masih tidak terkeluar daripada Islam. Ini di dalam At-Tamhid 5 fil Muwatta'i, syarah pada Muwatta'. Orang yang menghalalkan maksiat dihukum kafir meskipun dia tidak melakukannya kerana mengingkari perkara yang sabit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia sama ada tidak beriktikad bahawa Allah mengharamkannya atau dia beriktikad bahawa Allah tidak mengharamkannya. Ini Ibn Taymiyah di dalam Ushar Ibn Mas'ud. Baik. Kita masuk di dalam bab seterusnya. Di antara perkara yang termasuk di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah tidak mengkafirkan orang yang beriman. Jadi maknanya seseorang yang beriman, zahirnya beriman, menyatakan keimanan, maka tidak boleh sama sekali untuk kita mengkafirkannya kerana semata-mata dia melakukan dosa, walaupun dosa tersebut adalah dosa besar. Hanya satu dosa sahaja yang mengeluarkan seseorang daripada Islam, iaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran bahawasanya
Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan dosa-dosa yang lain kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima." Sesiapa yang sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, mana menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Jadi mana dosa selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Taala boleh ampunkan dosa yang lain selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dosa yang lain tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam kecuali dosa syirik. Sebab itu ulama membahagikan dosa ni kepada 4 kategori. Yang pertama, yang paling besar, yang tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu syirik. Kalau seseorang tu mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampunkannya di akhirat kelak. Kecuali kalau dia bertaubat, dia meninggalkan perbuatan tersebut sebelum dia mati. Yang kedua, dosa besar berkait dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, dosa besar berkait dengan manusia. Yang keempat, dosa kecil. Selain daripada dosa yang pertama, dosa syirik kepada Allah Ta'ala, 3 dosa lagi tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam. Maknanya orang yang melakukan 3 kategori dosa lagi, dia tetap Muslim, dia tetap mukmin, dia tetap mukmin. Itu syirik sahaja yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Sebab itu di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh sama sekali mengkafirkan pelaku dosa besar. Tak boleh. Selagi mana dia tidak menganggap perbuatan tersebut adalah halal. Kalau dia menganggap halal, bermakna dia telah menghalalkan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika begitu juga jika dia menganggap halal meninggalkan kewajipan, sedangkan haram meninggalkan kewajipan. Seperti kita kata dia menganggap halal meninggalkan sembahyang. Apa masalah dia tinggal sembahyang? Salah kok. Itu contoh lagi kita kata sembahyang yang wajib. Sembahyang yang fardu 5 waktu. Kalau dia kata apa salahnya tinggal sembahyang? Apa masalahnya? Ada orang nak tinggal. Itu tak boleh. Itu bermakna dia seolah-olah menghalalkan sesuatu yang haram. Haram meninggalkan sembahyang, dia menganggap halal meninggalkan sembahyang. Begitu juga arak ke apa, kalau kita kata dia menganggap halal meminum arak. Apa masalahnya minum arak? Orang Jepun minum arak maju tu. Ini kata-kata seorang peguam di tempat kita, peguam lawyer perempuan. Itu bahaya. Itu seolah-olah dia menganggap halal perkara yang haram. Jadi jika seseorang itu menganggap halal sesuatu yang haram, maka dibimbangi dia akan terkeluar daripada Islam. Sebab dia bukan hanya melakukannya sahaja. Kalau dia sekadar melakukan maksiat, dia minum arak, dia berzina dan sebagainya, dia tahu benda tu salah. Kalau tanya, dia akui benda tu salah, benda tu dosa. Tetapi dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Dia tak mampu nak tinggal. Dia tak mampu nak tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Maka dia tidak terkeluar daripada Islam. Begitu juga contoh kita kata dia mendedahkan aurat. Seseorang perempuan mendedahkan aurat.
Tetapi dalam keadaan dia tahu dia melakukan perbuatan yang haram, perbuatan yang dosa, maka dia tidak terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab dia tidak menganggap halal perbuatan tersebut. Begitu juga terutama sekali di dalam perkara-perkara yang merupakan ma'lumatun minad-din bil-darurah. Perkara-perkara yang diketahui ianya daripada agama dengan mudah. Itu semua orang tahu benda ni adalah merupakan ajaran agama, ketetapan agama, kewajipan agama, mudah. Semua orang tahu. Orang Islam yang duduk di tempat bukan orang Islam pun dia tahu perkara tersebut. Bahkan kadang-kadang orang kafir pun tahu tentang kewajipan perkara tersebut, amalan tersebut di dalam Islam. Seperti contoh kita kata sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, itu termasuk di dalam ma'lumatun minad-din bil-darurah, perkara yang diketahui ianya daripada agama dengan mudah. Semua orang tahu. Kalau menganggap halal perkara-perkara yang sedemikian, menolak kewajipan sembahyang, menolak kewajipan puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi menolak kewajipan sembahyang tu dengan fahaman-fahaman tertentu lah. Seperti kita kata contoh fahaman anti hadis ke kita kata, ataupun fahaman sesetengah golongan tarikat yang sesat menganggap sembahyang ni tak payah sembahyang, niat saja ke. Ataupun menganggap sembahyang ni semata-mata taat kepada Allah, buat baik hubungan dengan Allah, dengan sepanjang waktu buat baik hubungan dengan Allah, salatul daim, sentiasa dalam keadaan sembahyang walaupun tak sembahyang. Itu menganggap sembahyang itu tidak wajib, menganggap tidak wajib sesuatu yang wajib, terutama sekali yang termasuk di dalam ma'ulima minad-din ataupun ma'lumatun minad-din bid-darurah, perkara yang diketahui dengan mudah ianya daripada agama, boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Itu kena berhati-hati, kena beringat benda-benda yang sudah diketahui ianya daripada agama dengan mudah. Baik. Tetapi selagi mana dia tidak menganggap halal, dia tidak menafikan kewajipan sembahyang. Dia tak sembahyang. Tapi dia tidak menafikan kewajipan sembahyang. Kalau tanya apa yang tak sembahyang ni? Malah lah, pagi subuh payahlah nak bangun. Contohlah kita kata. Subuh payah betul lah nak bangun. Saya paling-paling tidur pukul 8 baru boleh bangun. Contoh dia kata ni. Lepas tu, sembahyang. Sembahyang tu tahu wajib tapi dah tak larat. Mana dia tidak menafikan kewajipan sembahyang. Dia hanya tidak sembahyang, melakukan dosa besar. Maka tidak boleh menganggapnya kafir. Tidak boleh menganggapnya dia terkeluar daripada Islam. Ini pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali peringatan. Ada beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan supaya tidak mengkafirkan seseorang yang mukmin, seseorang yang beriman. Bahkan tidak boleh menganggap seseorang sebagai fasik selagi mana dia bukan sedemikian. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nanti saya share terjemahan hadis baru. Iaitu daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang menuduh seorang yang lain dengan kefasikan. Dan tidaklah dia menuduh dengan kekufuran, menuduh seseorang yang lain dengan kekufuran, kecuali akan kembali semula kepadanya jika orang yang dituduh tidak sedemikian.
Begitu juga di dalam hadis yang lain, satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya ambil yang poin sahaja. Saya ambil yang ringkas yang poin dia sahaja. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi." Dan sesiapa yang menuduh seseorang mukmin dengan kekufuran, maka ia seperti membunuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di dalam hadis tersebut, Nabi SAW beri peringatan yang keras supaya jangan menuduh seseorang mukmin yang bukan fasik dengan kefasikan. Orang tu tak ada buat dosa besar pun. Nah, tidak berterusan melakukan dosa kecil. Tidak baik orang tu. Tiba-tiba kita tuduh dia dengan kefasikan. Tak boleh. Jangan sesekali. Sebab apa? Kalau dia tidak begitu, kefasikan itu akan kembali semula kepada si penuduh. Begitu juga dengan kekufuran. Nabi SAW kata, jangan tuduh seseorang dengan kekufuran. Sebab kalau dia tu tidak ada sifat tu, maka kekufuran itu kembali kepada orang yang menuduh. Itu bahaya. Peringatan daripada Nabi SAW, peringatan keras supaya jangan sesekali menuduh seseorang dengan kefasikan dan juga kekufuran. Bahkan Nabi SAW menyebut dosa orang yang menuduh seseorang mukmin dengan kekufuran adalah seperti ia membunuh mukmin tersebut. Mana berat? Mana berat? Ini peringatan keras daripada Nabi SAW supaya jangan sesekali menuduh seseorang yang beriman dengan kekufuran ataupun dengan bahkan yang lebih ringan lagi daripada itu dengan kefasikan, Jangan beri gelaran-gelaran yang membawa kepada kekufuran, yang membawa kepada kefasikan kepada seseorang yang lain. Jadi perkara ni kalau kita tengok di dalam Al-Quran, kita boleh lihat di dalam surah Al-Hujurat, memberikan peringatan kepada kita dengan panjang berkenaan dengan perkara ini, berkenaan dengan persoalan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan peringatan bahawasanya gelaran yang paling buruk yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain adalah gelaran yang membawa kepada kefasikan. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah kefasikan selepas daripada keimanan. Bahkan Nabi SAW melarang kita daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang boleh membatalkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Jadi membatalkan jaminan yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang dengan menganggap seseorang itu bukan Islam. Seperti contoh di dalam hadis ini. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika al-muslimu alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tughfirullaha fi dhimmatihi." Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sembahyang sebagaimana sembahyang kami, menghadap kiblat kami, makan sembelihan kami, maka dia adalah Muslim yang memperolehi jaminan Allah dan Rasulnya. Oleh itu, janganlah kamu membatalkan janji dengan Allah dalam jaminannya. Jadi mana Nabi SAW jelaskan, bila mana seseorang itu melakukan amalan-amalan ini, mana dia beriman, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW pesan jangan batalkan jaminan Allah kepada orang itu.
cara di antara cara membatalkan jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang adalah dengan menganggapnya kafir, dengan menganggapnya sesat. Itu adalah cara yang boleh membatalkan jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Jadi mana kalau kita batalkan jaminan Allah kepada seseorang, itu besar. Seolah-olah kita nak lawan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah jamin dia. Kita atas dunia ni, kalau orang biasa, kalau pemimpin beri jaminan kepada seseorang, pemimpin beri jaminan kepada seseorang, dia ni masuk ke negeri kita ni, jangan siapa-siapa ganggu. Aku jamin dia. Aku jamin dia. Maka tidak ada siapa pun yang berani untuk mencabar jaminan tersebut. Untuk menceroboh jaminan tersebut. Orang tak akan berani. Sebab apa? Menteri itu jamin tu. Orang tak berani cabar. Tak berani ganggu jaminan tersebut. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagilah besar. Nak banding macam mana jaminan Allah dengan jaminan seorang menteri? Jauh. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Taala jamin kepada seseorang, jangan sesekali kita menceroboh perjanjian tersebut. Dan salah satu daripada bentuk menceroboh jaminan tersebut adalah mengkafirkan dia, mengkafirkan seseorang itu. Jadi mana ini peringatan yang keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memelihara hak seseorang mukmin, dan di antaranya ialah kehormatan dia, agama dia, yang tu jangan sesekali dicerobohi. Begitu juga ketika mana Hajjatul Wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan perkara yang sama kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dan juga pesanan kepada kita umat Islam. Yang ni hadis ini saya tak sempat nak terjemahkan. Saya share teks hadis dahulu. Cuma di dalam hadis ini apa yang poin yang nak dijelaskan adalah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana tanya sahabat-sahabat, tahu ke hari ni hari apa? Dia sahabat bertanya. Sahabat berjawab, ini adalah hari haram. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu tahu negeri apa ni? Tanah apa ni? Ayyu baladikum hadha? Ayyu baladin hadha? Sahabat berjawab. Sahabat pun jawab, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, baladun haramun, negeri yang haram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya balik, afatadruna ayyu syahrin hadha? Apakah kamu mengetahui apakah bulan ini? Sahabat berjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjawab, syahrun haramun, bulan haram. Lalu baginda bersabda, fa innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu darah-darah kamu. Darah orang lain lah. Harta-harta kamu, kehormatan kamu seperti haramnya hari kamu ini, di bulan kamu ini, di negeri kamu ini, di tanah haram. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa taala beri peringatan. Allah Taala telah mengharamkan mencerobohi darah seseorang, iaitu bunuh darah seseorang, mencerobohi harta seseorang, merampas, mencuri, mencerobohi kehormatan seseorang. Haram dia tu seperti pengharaman hari nahar. Bukan. Allah. Boleh lupa pula. Hari nahar, selepas daripada itu hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Hari yang diharamkan. Tak boleh termasuk dalam bulan haram. Di dalam bulan haram, di tanah haram. Jadi mana tidak boleh sama sekali menceroboh kehormatan seseorang.
Dan di antara pencerobohan kehormatan seseorang adalah dengan mengkafirkan beliau. Sedangkan dia adalah seorang yang beriman. Jadi mana bila kita mengkafirkan seseorang yang beriman, bermakna kita telah menceroboh kehormatan dia. Dan kesan daripada menceroboh kehormatan seseorang, dia boleh membawa kepada pencerobohan darah, dia boleh membawa kepada pencerobohan harta. Sebab tu kena berhati-hati di dalam soal ini. Tidak boleh bermudah-mudah untuk kita mengkafirkan seseorang yang beriman. Sebab itu kalau kita tengok di dalam yang tadi mana hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengok umpamanya di dalam kitab-kitab fiqh, di dalam mazhab Syafi'i, begitu juga di dalam mazhab-mazhab yang lain, cuma saya petik satu petikan. Ini terlupa nak terjemah tadi. Satu petikan daripada dua kitab fiqh di dalam mazhab Syafi'i, iaitu di dalam Tuhfatul Muhtaj dan juga I'anatul Talibin. Dia kata apa? فليتنبه لهذا وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنهم فيخاف عليه أن يكفر لأنه كفر مسلما. Mana dia berkaitan dengan dosa-dosa besar, lalu diberi peringatan di dalam kitab ini, di dalam dua kitab mazhab Syafi'i ini, hendaklah diambil peringatan dan hendaklah diberi ancaman terhadap orang yang bersegera untuk mengkafirkan orang lain di dalam masalah-masalah ini, di dalam masalah-masalah berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dari kalangan kami dan dari kalangan mereka, lalu dibimbangi akan mana dia akan menjadi kafir kerana dia mengkafirkan seseorang muslim. Jadi mana di sini di dalam kitab fiqh pun diberi peringatan supaya berhati-hati daripada cepat mengkafirkan orang lain. Sebab apa? Sebab dibimbangi dia sendiri akan jadi kafir. Bila seseorang itu mengkafirkan orang lain, bila kita mengkafirkan orang lain kerana semata-mata dosa besar, dibimbangi orang yang mengkafir itu sendiri akan jadi kafir. Harus tidak percayai. Jadi mana ini peringatan. Karena kita tengok tadi di dalam hadis Nabi SAW pun Nabi beri peringatan berkenaan dengan perkara ni. Begitu juga di dalam kitab-kitab fiqh pun diberi peringatan berkenaan dengan perkara ini. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain. Mana kita tidak boleh membatalkan nama iman, nama mukmin pada diri seseorang. Tak boleh sama sekali. Kena berhati-hati. Sebab itu dalam soal ini kita nak label seseorang nak melabel seseorang, nak gelarkan seseorang dengan sesuatu gelaran, kena berhati-hati. Terutama sekali labelan ataupun gelaran yang boleh membawa kepada kesesatan, membawa kepada kefasikan, membawa kepada kekufuran. Kita berhati-hati. Sebab apa? Sebab benda tu kalau tak betul apa yang kita kata tu, tidak ada bukti yang jelas apa yang kita kata tu, benda tu balik semula kepada kita. Kita kena berhati-hati. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat berhati-hati di dalam persoalan ini. Itu baik. Cuma orang mukmin yang melakukan dosa besar ni, dia boleh jadi fasik, tetapi dia sama sekali tidak menjadi kafir kerana
semata-mata perbuatan tersebut. Baik. Tak silap. Baik. Jadi begitu juga di dalam huraian ni. Mana orang yang masuk dalam Islam, dalam iman, dalam keadaan yakin, tasdik, dia tidak terkeluar daripada Islam, daripada iman, kerana semata-mata melakukan dosa. Tak boleh nak kata dia kafir dan sebagainya. Cuma dia tetap bersalah. Orang yang melakukan dosa besar tetap bersalah dan dikira fasik. Berbeza dengan golongan Khawarij yang muncul di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Terutama sekali di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu, mana-mana yang terlibat dalam peperangan saudara yang berlaku pada ketika itu terus dikafirkan oleh golongan Khawarij. Ke mana bagi dia buat dosa besar? Kafir. Begitu juga di kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah ada juga di kalangan mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ada juga di kalangan mereka yang menafikan nama iman bila mana seseorang tu melakukan dosa besar. Cuma dia tidak jadi kafir. Duduk tengah-tengah. Jadi semua fahaman-fahaman tersebut bercanggah dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di dalam buku yang kita baca ni ada disebutkan satu riwayat yang sama sebagaimana riwayat yang saya kemukakan tadi, yang saya sharekan tadi, iaitu seseorang yang kata kepada saudara dia, wahai kafir, maka salah seorang daripada mereka akan kena kalimah tersebut. Kalau benar orang yang dikatakan kafir itu kafir, maka kena ke dia lah. Sebab betul. Tapi kalaulah orang yang dikatakan kafir itu sebenarnya tidak kafir, maka kekufuran itu balik semula kepada orang yang mengatakan itu. Kepada orang yang mengkafirkan. Jadi perkara ni tak kira parti ke, individu ke, kelompok ke, kumpulan ke, tak kira. Itu mana tidak boleh sama sekali suka-suka untuk mengkafirkan orang lain. Kena berhati-hati di dalam soal ini. Jadi di sini dikemukakan dua pandangan, iaitu satu pandangan daripada Ibn Abdul Bar. Walaupun mereka melakukan dosa, walaupun mereka melakukan takwilan dan mereka mengeluarkan pendapat yang bercanggah dengan pendapat majoriti ulama, itu pun masih lagi tidak terkeluar daripada Islam. Tak boleh untuk mengkafirkan mereka. Cuma kalau seseorang tu menghalalkan maksiat, walaupun dia tak buat maksiat tu, tapi dia menghalalkan. Seperti kita kata, contohlah kita kata, ini bahaya. Ini bahaya. Mana konsep kita kata, konsep hiburan yang jelas bercanggah dengan Islam. Jelas bercanggah. Dengan, yalah, kita boleh fahamlah benda tu, tengoklah bentuk hiburan tu, konsep tu macam mana. Andai kata dia jelas bercanggah dengan Islam, jelas perkara tu adalah perkara yang haram, maka tidak boleh dianggap perkara tu halal sebagai halal. Jadi ada sesetengah yang kata apa masalahnya ini, biarlah anak-anak muda nak berhibur. Dia yang kata tu dia pun tak pergi. Dia tua dah, tak pergi, tak larat dia nak pergi. Tapi dia menganggap benda tu sebagai halal, sebagai baik, sebagai tak ada masalah. Tidaklah dia kata baik, tapi tak ada masalah. Tu maksiat dianggap sebagai halal, dibimbangi akan jatuh kufur dengan perbuatan tersebut. Walaupun dia tidak melakukannya. Sebab itu kena berhati-hati di dalam soal ini. Jangan pula kerana kita nak sokong kelompok kita sehingga kita menganggap halal perbuatan yang dilakukan oleh kelompok kita, walaupun dianya jelas bertentangan dengan agama, jelas maksiat yang merupakan perkara yang diharamkan oleh agama. Jadi mana kita berhati-hati di dalam nak mengeluarkan sesuatu hukum. Kita kena ingat. Baik. Kemudian seterusnya, tadi pun ciri-ciri Ahlus Sunnah, tidak mengkafirkan seseorang mukmin walaupun dia adalah merupakan pelaku dosa besar, selagi mana dia tidak menganggap halal perbuatan dosa besar tersebut.
Sebab itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana-mana hadis, mana-mana ayat Al-Quran yang zahirnya menunjukkan pelaku dosa besar itu menjadi kafir, maka ulama akan mentakwilkan ayat ataupun hadis-hadis sedemikian. Maknanya ulama sangat-sangat jaga, sangat-sangat memelihara diri daripada mengkafirkan seseorang yang beriman. Sangat-sangat berhati-hati. Kemudian kita masuk kepada bab yang seterusnya. Ciri-ciri Ahlus Sunnah. Bagi orang yang ada buku, boleh tengok pada muka surat 68. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ سُنَّةٌ وَالتَّرَاوِيحُ فِي لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانِ سُنَّةٌ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ جَائِزَةٌ. Menyapu khuf, 2 khuf adalah sunnah. Sembahyang tarawih pada malam Ramadan adalah sunnah. Sembahyang di belakang setiap imam mukmin yang baik dan fasik adalah harus huraian. Ahlus Sunnah beriktikad bahawa amalan merupakan juzuk yang penting di dalam Islam, di dalam iman. Amalan merupakan juzuk yang penting dalam iman. Sesuatu amalan itu menjadi syiar atau petanda bahawa seseorang itu berpegang kepada akidah yang benar atau sesat. Menyapu khuf. Mulla Aliyul Qari berkata, menyapu khuf itu selama sehari semalam untuk orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam untuk orang musafir adalah sunnah. Yakni sabit berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah yang hampir mutawatir dan tidak jauh untuk dikatakan hukum ini diambil dari ayat Al-Quran, juga kerana firman Allah wa arjulakum ilal ka'bain dibacakan dengan menasabkan baris atau pada huruf lam, baris atas pada huruf lam mengikut qiraat 7 yang lebih zahir menunjukkan membasuh kaki. Manakala dibaca dengan menjarkan baris bawah pada huruf lam lebih zahir menunjukkan menyapu kaki, dan kedua-dua ini saling bercanggah dan mengikut hukumnya. Ia adalah mubham, tidak jelas. Lalu ia diterangkan oleh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana baginda menyapu kaki ketika memakai khuf dan membasuhnya ketika tidak memakai khuf. Syarahul Aqid, Syarah Al-Fiqhul Akbar. Baik. Ini di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimasukkan oleh Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya. Jadi kita nampak macam perkara ni mana remeh-temeh, kecil, kita nampak kecil. Dan sebenarnya mana perkara ni dia asalnya bukan termasuk di dalam persoalan akidah. Tidak termasuk dalam persoalan akidah. Hanya termasuk dalam kategori amalan-amalan dalam fiqh sahaja. Namun begitu, jika menolaknya, menganggap ia bukan suatu ajaran Islam, bukan suatu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ia menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Dan dalam persoalan ini, Imam Abu Hanifah nak isyarat bahawasanya ada di kalangan orang yang mendakwa Islam menolak perkara-perkara ini. Menolak sesuatu yang disunnatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya di sini kita tengok Imam Abu Hanifah dalam huraian, kita tengok dalam huraian tu, mana Ahlus Sunnah beriktikad amalan merupakan juzuk yang penting dalam iman.
Jadi amalan kita ni adalah merupakan satu juzuk penting dalam iman. Walaupun amalan tu sendiri bukan merupakan iman. Tu amalan tu sendiri. Tapi dia tetap merupakan satu juzuk yang penting. Menolak amalan tu boleh menyebabkan keimanan seseorang itu akan tercecas. Dan juga dari satu sudut, amalan tu jadi syiar, menjadi petanda bahawasanya seseorang itu berpegang kepada akidah yang benar. Seperti contoh di sini, menyapu khuf. Menyapu dua khuf. Menyapu dua khuf ni di kalangan kita, orang Melayu, orang Islam ni kita tak buat. Kita tak buat. Nah, bahkan mungkin ada di kalangan kita ni tak tahu pun apa benda khuf tu. Khuf ni apa dia khuf? Tu. Mungkin ada yang tak tahu. Khuf ni secara ringkasnya, dia adalah stocking kulit. Secara mudah saya cerita. Stocking kulit. Yang mana mesti memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Seperti umpamanya tidak boleh dimasuki oleh angin, kena tutup buku lali dan sebagainya. Kemudian pengamalan khuf ini untuk di tempat-tempat yang bersangatan sejuk. Sangat-sangat sejuk. Sehingga bila mana ambil wuduk tu basuh kaki ketak. Jadi naik, jadi sejuk tu. Naik jadi, kita kata apa, singal. Jadi rasa, apa nak kata? Singal. Ngilu pula. Pada tempat anggota-anggota yang lain. Kan kita kalau sejuk sangat, bila kita basuh kaki tu, dia naik, basuh sejuk sampai ke atas. Sampai ke atas, naik sejuk. Jadi dalam situasi sedemikian, dibenarkan, disunatkan untuk memakai khuf. Dan memakai khuf ni seperti yang disebutkan oleh Mullah Aliul Qari ni, selama sehari semalam untuk orang bermukim, 3 hari 3 malam untuk orang musafir. Macam mana? Iaitu untuk orang yang bermukim, yang duduk rumah dalam di tempat yang bersangatan sejuk, dia boleh. Dalam keadaan suci, dia suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Dia ambil wuduk siap-siap dah, dia pun pakai khuf. Dia pakai khuf. Lepas pada tu, bagi orang yang bermukim dalam tempoh sehari. Kalau kita kata dia pakai khuf pukul 1 tengah hari ni, sampai 1 tengah hari besok, dalam tempoh tu, dia tidak payah buang khuf. Tak payah buang khuf. Kalau dia ambil wuduk, dia hanya memadai dengan sapu di atas khuf itu sahaja. Sapu dah. Mana ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai kaki, sapu di atas khuf. Untuk memukim selama sehari semalam. Maknanya dia pakai pada pukul 1. Dia ambil wuduk siap-siap, dia maknanya tak ada hadas besar, dia ambil wuduk siap-siap, lepas pada tu dia pakai khuf. Lepas pada tu asar, dia nak ambil wuduk pula. Pada ketika dia nak ambil wuduk pada waktu asar, memadai dengan dia basuh-basuh anggota, sampai pada basuh kaki, dia sapu di atas khuf sahaja. Begitu juga maghrib, isyak, subuh, besok pun begitu juga. Sampai pukul 1 besoknya, barulah selepas daripada pukul 1 besoknya, kalau dia batal wuduk, dia nak ambil wuduk, dia kena buka khuf, dia kena basuh balik kaki tu, lepas pada tu pakai balik. Lepas tu kira balik dalam untuk tempoh sehari. Untuk tempoh sehari. Baik. Kemudian untuk orang yang bermusafir, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Maknanya dia boleh pakai. Hari ni dia pakai pukul 1 tengah hari. Selepas daripada dia suci daripada hadas. Lepas pada tu 3 hari selepas daripada tu, barulah dia perlu buka khuf untuk mengambil untuk basuh kaki, kita mengambil wuduk. Baik. Kecuali kalau dia berhadas besar, itu lain. Kalau berhadas besar, kena buka juga khuf. Baik. Ini dalam situasi tak perlu, tak sampai kepada peringkat nak kena tayamum. Kalau sejuk sangat, 1 hari pun tak boleh, 1 hari tadi
tak apa ke, itu boleh tayamum. Itu cerita lain pula. Nah, mana ni cerita berkenaan dengan pemakaian khuf. Baik. Jadi memakai khuf ni, kalau kita tak buat pun, dan memang umumnya orang Melayu duduk di Malaysia tak buat. Kalau duduk di luar negara, di tempat yang sejuk, di Pakistan ke, di mana-mana tempat yang kesejukan dia tu kuat, mungkin dia akan amalkan. Dia akan amalkan. Baik. Jadi walaupun kita tidak pakai khuf, kerana situasi faktor cuaca di tempat kita, walaupun kita tak pakai khuf sekalipun, tapi kita kena terima. Tak boleh tolak. Tak boleh sama sekali menolak sunnah. Memakai khuf dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Tak boleh tolak. Menolaknya. Sebab apa? Sebab dia adalah menerima pemakaian khuf ni adalah merupakan salah satu daripada ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Tak boleh balik. Sebab dia sabit berdasarkan kepada hadis yang begitu banyak yang hampir kepada peringkat mutawatir. Baik. Kemudian Imam Abu Hanifah di sini nak isyarat kepada golongan mana? Nak isyarat kepada golongan yang menolak pemakaian khuf. Dia kata tak ada pun pakai khuf ni. Tak ada. Itu golongan mana? Itu golongan Syiah. Golongan Syiah. Sebab mereka di dalam wuduk, mereka tak basuh kaki. Memang tak basuh kaki. Dia sapu je atas kaki. Tu dia sapu sahaja atas kaki. Tu. Dan khuf dia tak ada. Dia kata tak ada khuf ni tak ada. Sunnah khuf ni bagi dia tidak ada. Jadi kerana itu Imam Abu Hanifah memasukkan memakai khuf ini adalah sebagai salah satu daripada ciri ahlus sunnah, kerana terdapat satu golongan yang lain, terdapat satu firqah yang lain yang menolak pemakaian khuf ni, iaitu golongan Syiah. Yang mana menyebabkan mereka itu terkeluar daripada ahlus sunnah, bahkan terkeluar daripada Islam. Kerana banyak lagi sebab-sebab yang lain, banyak tu dari sejak akidah dia tu sangat-sangat banyak yang bercanggah dengan ajaran Islam. Dan menolak memakai pemakaian khuf ini, menyapu di atas khuf ini salah satu daripada bentuk penolakan terhadap ajaran Islam. Jadi suatu seperti yang saya sebutkan tadi, kita tak pakai tak apa, tapi tak boleh tolak. Tak boleh tolak sama sekali. Sebab dia adalah salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai khuf. Begitu juga dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Antara je hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya share dulu terjemahannya. Iaitu daripada Hammam, dia kata bala jarirun thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi faqila taf'alu hadha faqala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Daripada Hammam katanya Jarir kencing lalu kemudian berwuduk dan menyapu di atas dua khufnya. Dikatakan kepadanya, engkau melakukan sebegini? Dia pun menjawab, ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing, kemudian berwuduk dan menyapu di atas dua khufnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga saya kemukakan satu lagi riwayat berkenaan dengan pemakaian khuf ni. Hal ni pun banyak juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pemakaian khuf. Sebab itulah mana Ibn Abdul Bar mengatakan ia hampir sampai kepada peringkat mutawatir. Ini hadis daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia kata, kuntu ma'an Nabi, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanan, lalu aku pun tunduk untuk membuka dua khufnya. Ini maknanya dia ambilkan wuduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dekat nak basuh kaki, dia nak cabut khuf pada kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, biarkan kedua-duanya,
kerana saya memasukkan kedua-duanya dalam keadaan suci. Lalu baginda menyapu di atas kedua-duanya. Nabi menyapu di atas kedua-dua khuf. Jadi mana pun menyapu khuf ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW, merupakan suatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu ia suatu yang tidak boleh ditolak. Nah, bahkan ia merupakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ciri Ahlus Sunnah. Maknanya kalau kita tengok seseorang tu, kita tengok seseorang dia ambil wuduk, lepas pada tu dia sapu di atas dua khuf, maka kita boleh kata dia ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ciri Ahlus Sunnah. Jadi bila mana dia termasuk dalam ciri Ahlus Sunnah, ciri kepada ajaran yang benar ni, maka menafikannya, menolaknya, menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kemudian berkaitan dengan ayat Al-Quran ni. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah tu, mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, jika kamu nak sembahyang, maka hendaklah kamu basuh dua muka kamu. Dan kamu basuh tangan-tangan kamu, sapu kepala, dan wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kata wa arjulakum ilal ka'bain, maka dia ataf kepada ayat farsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kamu. Dan basuhlah kaki-kaki kamu sehingga ke bukulah. Namun begitu ada juga yang baca wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi kalau kata wa arjulikum ilal ka'bain, dia seolah-olah ataf ataupun dihubungkan kepada hak sebelumnya, famsahu biru'usikum, sapulah kepala-kepala kamu. Jadi di situ seolah-olah menunjukkan kaki ini adalah sapu, seolah-olah yang begitu. Namun perbuatan Nabi SAW menjelaskan bahawasanya kaifiat untuk kaki adalah basuh, bukan sapu, kecuali bagi seseorang yang memakai khuf. Itu bagi seseorang yang memakai khuf. Kemudian ciri Ahlus Sunnah yang seterusnya iaitu sembahyang tarawih. Yang ini insya-Allah kita sambung di dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Jadi saya sudahi pertemuan kita pada pagi ini. Saya tamatkan pertemuan kita pada pagi ini dan insya-Allah kita bertemu lagi di lain pertemuan insya-Allah. Okay, baik. Mungkin kita boleh buka soalan Ustaz ya? Ada yang bertanya? Okey, dipersilakan. Ada yang nak bertanya sebelum ke muskilat? Rasanya tidak ada apa-apa persoalan Ustaz ya? Semula jelas sekiranya. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Ahmad Nasim ya, atas kesudian mengupas persoalan dan perkongsian ilmu ini yang cukup jelas sekali mengenai tidak boleh mengkafirkan orang-orang beriman ya. Perbuatan yang suka menuduh sesama Muslim dengan tuduhan kafir adalah perkara maksiat yang berbahaya. Seharusnya kita menjauhkan diri kita dari perbuatan tersebut yang mengkafirkan sesama Muslimin. Semoga kita semua senantiasa dibimbing ke arah memahami akidah Islam yang sahih dan insya-Allah kita di lain kesempatan kita akan bertemu lagi bersama-sama dengan Ustaz, dan bagi menanggung kami Ustaz dipersilakan untuk menutupnya dengan tasbih kafarahan dan surah Nasr. Silakan Ustaz. Jadi semoga pertemuan kita pada pagi ini mendatangkan manfaat yang besar kepada kita semua di dalam usaha kita untuk memelihara akidah kita berada di atas landasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya sudahi pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih.